Assalamualaikum dan selamat pagi semua sahabat-sahabat usahawan. Selamat datang pada Anissa, Teha, Puan Hafsah, um, dan tadi saya nampak ada Puan Aziz sekali. So selamat datang. Kita akan bermula sebentar lagi. So, kali ini adalah hari ini adalah sambungan kedua daripada bahagian pertama minggu lepas ya. So minggu lepas Alhamdulillah kita dah berjaya daftar item kan. Jadi minggu ni kita sambung untuk tengok fungsi-fungsi di dalam yang disediakan dalam apps Makan to You. Okay, Alhamdulillah. Okay, dah pukul 10. So sebelum kita mulakan, okay, InsyaAllah okay, pada yang baru sampai, Assalamualaikum, saya Coach Roza. Dan kita akan mulakan kelas hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alright, seperti yang kita semua maklum, okay, minggu lepas kita dah daftar item, Alhamdulillah. Okay, ada yang dekat sini yang dah daftar item tak? Dah sampai ke tahap daftar item belum? Okay, kalau yang belum daftar item tak apa, tapi nanti Man-Man tengok balik, okay, and then start daftar item lah. Alright, Alhamdulillah. So, okay, sekarang ni, okay, saya patah balik. Ini adalah kita punya muka depan ataupun home Makan to You. Okay, pada siapa yang baru sampai. Dan saya dah sign in minggu lepas. Saya dah sign in dan saya purposely tak keluar. Saya tak log out. Okay, sebab apa saya tak log out? Saya nampak saya dah sign in. So, nama saya ada kat sini. Okay, bila kita dah sign in minggu lepas ataupun kita dah register, so saya tak keluar lagi. Sebab apa saya tak keluar? Sebab purposely saya tak keluar sebab saya tak nak terlepas apa-apa notifikasi daripada Makan to You. So saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan, bila you all guna apps ataupun menggunakan website pada yang gunakan iPhone, you boleh guna kat website terus sebab apps tak ada lagi, tapi Android ada. So saya galakkan anda jangan log out lah, supaya senang dapat notifikasi kalau ada order masuk dan sebagainya. Okey, untuk kali ni saya akan tunjuk balik. Okey, ini kita dah log in hari tu. Okey, saya sajalah log keluar. Okey, bila log keluar kan, jadi dia dah tak adalah, nama kita dah tak ada kat situ. Right. Dan kita terus saja log masuk sebab kita dah daftar. Jadi kita terus saja log masuk. Right. Bila log masuk, kita masukkan email yang kita daftarkan hari tu bersama dengan password lah yang kita ingat. Sekiranya dalam maksudnya sekiranya bila dah lama-lama you pakai, lepas tu gunakan apps ni, tiba-tiba you terlog out daripada Makan to You, lepas tu you terlupa pula password dia, jangan panik. Kita tekan je lupa password ni, nanti anda akan dapat email daripada HQ lah. Dan dekat situ boleh reset password. Jangan risau. Right, saya akan masukkan email yang saya register sebelum ni dan juga password saya lah. Okay, kemudian kita tekan masuk. Alright, so kita dah kembali ke semula ke dashboard ke dashboard Makan to You. Okey, ini nama saya. Okey, dan ini adalah dashboard Makan to You. Dan status kedai saya memang dah dibuka lah sebab saya dah setting sebelum ni. Kedai saya buka pukul 8, jadi pukul 8 dia akan hijau. Okey, baki PPC macam hari tu, siapa yang daftar anda Makan to You, dia akan dapat 1000 unit percuma yang diberikan oleh pihak Makan to You HQ. Okey, so apa yang kita nak tengok dekat sini Right. Hari tu kita pergi dekat urusan jualan seller. So saya akan bawa anda semua ke semua bahagian ni. Semua bahagian ni. Okay. So hari ni kita akan sambung urusan jualan seller sebab hari tu kita mendaftar item kan. Sekarang kita tekan urusan jualan seller. Okay. Kita teruskan.
Okay, so kita tengok jualan seller dekat sini. Okay, hari tu kita dah daftar item jualan. Okay, um, sekarang ni saya nak kemaskinilah item jualan. Okay, kita pergi ni daftar item, kita nak kemaskini item. Okay. Okay, sikit. Okay, anda kena tekan betul-betul dan sistem status publish item bibimbap kini on. Okay, so dah ada. Right, and kita nak buka juga sandwich bakar Korea ni. Okay. Okay, so dia dah ada lah. Alright. Jadi sebelum ni saya tutup sebab saya tutup macam saya bagi tahu minggu lepas, saya tak nak ada orang terbeli item ni sebab ni cuma untuk demo saja ya. So kita buka mengatakan untuk belajar lah. Jadi menunjukkan bahawa saya punya item ni dah publish. Jadi senang sikit saya nak buat kerja. Okay. Jadi bila dah status publish on, kita tekan tang kembali. Okay, cuma satu nak pesan. Jika sekiranya anda nak tambah item, dia termasuk dalam kemaskini info penting. Katakanlah kat sini, you nak kemaskini item and then you nak tambah item. Bila nak tambah item tu, ataupun nak buat editing item, dinasihatkan anda buat sebelah apabila kedai ditutup. Okay, maksudnya sama ada anda sudah habis beroperasi ataupun anda tutup tarikh kedai pada bukan tarikh kedai, masa kedai pada waktu tu. Maksudnya macam ni. Okey, katakanlah saya nak kemaskini item jualan Okey, saya nak tambah item kan? Okey, kita pilih jenis item. Pilih kategori F&B. Katakanlah tempatan. Perincian nama item. Katakanlah nasi lemak majah. Okey, perincian item nasi lemak pandan nasi lemak yang sedap. Okey, kata contoh harga per pax, katakanlah nasi lemak yang sedap. Okey, RM1.50. Okey, quantity per pax satulah. Okey, ni kita pakai runner. Kita guna runner. Okey, courier dan runner. Dah kita tak pakai runner, kita daftar. Oh, packs yang tersedia lupa pula. Packs yang tersedia katakanlah untuk hari ni ada 50 packs. So, kita daftar. Right, dah daftar. Okay. Kita dah kita tukar image item. Okay, choose file. Ambil pictures. Pictures makanan ada tak? Okay, sekejap. Okay, pictures makanan tak ada dekat sini. Jadi, kita cuba tengok dekat atas ni. Okay, nasi lemak. Dah. Dan choose file. Okay, kita pergi kat downloads. Tengok dia
nasi lemak ni dan kita open. Download, open dan muat naik. Okay, so gambar dah selesai. Okay, nampak Okay, kita tekan. So, okay, sama ada publish item kemudian atau tidak. Okay, since ini adalah kemas kini, jadi kita tekan kepada publish item kemudian. Okay, right, kita just up dulu, kita publish item ni kemudian. Maksudnya sewaktu kedai kita sedang buka, digalakkan kita upload je item tu dan kita kita jangan publish dulu. Bila sebaik-baiknya bila kita dah tutup kedai, kemudian baru kita upload publishkan dia. Okey, dapat tak? Right, bukan apa sebab orang tengah sibuk membeli pada waktu siang katakan. Jadi nanti dia nampak ada tambahan item kan. So tak sedap pula. So sebaik-baiknya, bukan tak boleh tapi sebaik-baiknya bila kedai kita dah ditutup. Nak cakap tutup pun payah. Bila kedai kita dah ditutup tu, kita dah offkan dia, baru kita upload kita punya item dan publishkan lah. Jadi besok bila esoknya bila kita status kedai kita buka pula, jadi item kita tu dah banyak dah pilihan dia. Okey, itu cadangan saya lah, supaya pembeli waktu dia buka kedai kita tu dia tak confuse. Mula-mula tadi ada 2, tiba-tiba ada 10 pula item. Kan? Okey. Itu saya punya inilah cadangan Okey, ada soalan tak setakat ni? Sekiranya anda nak kemaskini item baru, waktu kedai sedang dibuka, waktu tu macam you all free ke kan, cuma upload dan jangan publish dulu. Itu kira kemudian esoknya, maksudnya malam dah habis tu, tutup kedai, status dah tutup, baru you publish. Okey okey, tu satu. Jadi kita tekan kembali. Alright, sebab sekarang ni status kedai kita buka kan. Right, so kita pergi pada urusan jualan seller semula. Okay, so kita dah selesai dengan daftar item jualan. Kemas kini item pun kita dah selesai. Sekarang kita pergi kepada setting promosi jualan. Okay, setting promosi jualan macam mana kita nak set untuk kita promote kita punya jualan di Makan to You apps. So kita tekan dekat sini. Right, kalau setting, ini ialah setting promosi jualan ni, dia punya interface dia. Okay, so dia ada jenis promosi, dia ada slash harga dan diskaun melalui promo code. Okay, slash harga dan diskaun melalui promo code. Okay, so ada dua jenis setting promosi jualan lah. So you boleh pilih, dia boleh pilih salah satu. So kita nak slash harga ke ataupun kita nak bagi promo code dekat dia. Kalau slash harga bermaksud kita sebagai seller, kita dah bagi diskaun siap-siap dah. Kita dah bagi siap-siap lah diskaun tu. Tapi kalau diskaun melalui promo code, okey, dia kena gunakan promo code ni. Kalau dia tak guna, dia tak dapatlah diskaun. Lebih kurang macam tu dia punya maksud dia. Okey. So, kata kalau kita mulakan dengan slash harga okay, slash harga perlukan belian minima. Belian minima maksudnya bila kita nak bagi diskaun sewaktu belian minima banyak mana. Contohlah katakanlah kita jual apa tu, hari tu macam saya jual bibimbap tu kan. Katakanlah harga dia RM5, saya nak bagi diskaun. So saya kata okey, dengan pembelian RM20, okey, dia akan dapat diskaun berapa persen. Okey, so macam ni saya cakap okey lah, katakan saya nak bagi
dengan belian minima. Jadi dia akan tanya berapa belian minima tu. Jadi saya pun bagi tahu, okey, belian minima katakanlah RM20. Okey. Okay, so peratus potongan saya nak bagi katakanlah RM20 minimum, peratus potongan saya nak bagi katakan 5%. Okey, dia ada bagi pula kat sini jangka masa promosi, sama ada you memang nak bagi sampai bila-bila, tak ada had tempoh, ataupun nak bagi bertempoh. Kalau kita tekan bertempoh, dia akan tanyalah tarikh mulanya bila dan tarikh tamatnya bila. Okey, katakan saya nak bagi diskaun ni sebab kita nak masuk Ramadan kan. Jadi kita nak bagi promo sempena Ramadan. Jadi kita start lah kita punya promo tu macam hari kita mula daripada okey, hari ni katakan 10 hari bulan. Okey, tarikh tamat tu kita ambil sehingga okey dah 10, kita tekan pula yang kedua ni. Okey, kita nak tarikh tamat tu Mei lah. Okey, kita start puasa bila lebih kurang kira sampai katakanlah 13 Mei. Sepanjang bulan Ramadan ni dia akan dapat menikmati potongan harga 5%. Contoh Okey, so kita pun kemas kini lah. Alright, bila dah kemas kini, dia akan bawa kita kat sini. Okay, mana kita nak tengok hasil yang kita dah buat tadi tu. So kita tekan je dekat urusan jualan seller. Okay, kita tekan kat situ. Lepas tu, kita pergi dekat, nampak tak ni? Senarai item jualan. So kita klik. Okay, senarai item jualan. Okay, kita klik kat situ. So tadi sebab kita tak publish makanan kita nasi lemak tadi tu, dia tak keluar lah. So senarai item jualan yang ada, yang aktif dekat sini ada dua lah. Sandwich bakar dengan bibimbap tadi. Jadi katakanlah kita tengok dekat sandwich bakar Korea lah. Kita tekan kat sini. Bila tekan kat sini dekat senarai item tadi tu, okay, dia akan keluar. Inilah dia. Diskaun hebat, maksudnya kita dah bagi diskaun siap-siap. Potongan 5% dengan pembelian minima RM20. Okey, dengan minima RM20 dia akan dapat 5%. Okey, dan dia dah ada bagi tarikh lah, sah dari 10 hari ni sehingga 13 hari bulan 5. Okey, sekiranya anda letak tarikh kan, tarikh diskaun ni anda letak katakanlah pada hari pertama puasa. Contoh, katakanlah hari pertama puasa kita hari Selasa depan. Hari Selasa depan berapa bulan? Selasa hadapan. Nak tengok kalender. Okey, katakanlah Selasa hadapan dalam 13. 13 So kita letak dekat maklumat tadi tu bermula 13 dan habis 13 contoh kan. Jadi bila kita tengok kat senarai item tadi tu, bila kita tekan dekat sini tadi, bila kita tekan okay, kita patah balik. Okay, katakanlah sini bila kita tekan balik dekat senarai item jualan ni kan, dan kita tekan balik kat sini, dia tak akan keluar tau. Dia tak akan keluar lagi diskaun hebat ni sehingga tarikh tu sampai. Faham tak? Boleh dapat? Maksudnya bila tarikh tu sampai je baru dia appear. Dia appear lah diskaun ni. Okey, potongan harga ni. Selagi tak sampai pada tarikh tersebut, bila kita tengok dekat senarai item tadi tak ada lah. Okey. Ni sebab saya letak tarikh ni, hari ni. Jadi dia keluar macam ni. Ni saya nak tunjuk contoh lah bagaimana dia akan jadi dekat kedai you bila orang kat luar sana ziarah kedai kita. Okey. Alright. Dan okay, dia akan seperti biasa you akan nampak lah. Buka. Okay, katakanlah you nak buat emergency ni. Maksudnya you nak kemas kini data produk pada
hari Selasa tu, maksudnya katalah hari ni hari Selasa, and then you ada benda you nak update. Contohnya nak update dari segi banyaknya barang ni tambahan. Katakanlah sebelum ni you kata you letak 50 bungkus apa nama ni, ataupun 50 bags kan. Okay, lepas tu bila you buat hari tu ada terlebih, maksudnya you dapat buat sampai 100 pack, so you nak update kan. So you just tutup je masa kedai ni sekejap, tutup. Okay, tutup, and then bila dah tutup untuk hari ni saja, hari ni je tutup, lepas tu update, lepas tu baru buka balik waktu tu. Biasanya kita bagi dalam setengah jam gitulah untuk you buat editing ni. Boleh dapat so kalau kata emergency lah, kalau kata emergency you nak tambah nombor ke apa benda ke kat dalam you punya ni tu, emergency sangat sebab nak suruh orang banyak order kan, so you ada tambahan lagi, so you tutup sekejap hari yang ni, and then isi maklumat tu kemas kini dan buka balik kedai. So boleh, nanti saya tunjuk kat mana you nak tutup ni lah. Okay, so dapat tengok ya. Okay, inilah kita punya contoh diskaun hebat tu. Right, sekarang kita pergi ke belakang balik. Okay, sama juga kalau tekan yang kedua, sama. Okay, belakang balik dan kita patah balik. Right, dan kita masuk kepada urusan jualan seller lagi sekali. So kan tadi promosi slash harga kan, so sekarang kita pergi pula try, kita cuba pula diskaun melalui promo code. Tadi kita guna slash harga, so sekarang ni kita tekan, tekan batal, dia pergi balik sini silap saya tertekan pula. Okay, urusan jualan, kita pergi kat setting promosi jualan. Okay, tangan digantar, pergi tekan benda lain, itulah masalah dia. Okay, so sekarang kita nak tukar daripada slash harga tadi, kita pergi ke discount promo code. Okay, setakat ni ada soalan tak dekat discount ni? Setakat ni boleh ikut ya. Okay, hari ni dia dengan Ariel tak masuk Okay. Alright. Okay, so sekarang saya patah balik kat sini. Okay, kita tekan diskaun melalui promo code. Bila kita gunakan promo code, kita kena ingatlah konsep dia macam kita biasa dekat Shopee, dia akan bagi promo code punya code lah kan. So kita create code promo tu. Okay, contoh katakanlah bulan Ramadan punya promo code kan. Kita buat Ramadan Ramadan 21. Okay, katakanlah kod promo kita Ramadan 21. Siapa kau? Oh, okay. Okay, Ramadan 21. Okay, perlukan belian minima ke tak? Katakanlah kita pilih tidak lah kan, Ramadan ni tak perlu belian minima lah kan. Okay, peratus potongan bulan Ramadan ni okay lah. Katakan okay lah, saya letaklah 10%. Okay, jangka masa promosi bertempoh sama juga, saya ambil tarikh tadi sehingga habis Ramadan. Okay, dan kita kemas kini, tekan kemas kini right. Bila dah kemas kini, setiap kali kemas kini dia akan bawa kita ke dashboard ni lah. Jadi seperti biasa kita pergi ke urusan jualan seller. Kita semak tadi dekat senarai item jualan.
Okay. Dan dia akan pergi kat sini. So you boleh tekan lah. Okay. So dia dah ada voucher discount. Potongan 10%. Tiada pembelian minima. Kod promo dia yang ni. Jadi masa check out nanti dia akan minta kod promo ni. Bila minta, jadi buyer tadi dia kena isikan lah kod promo ni. Macam tu. Boleh dapat so far? Kalaulah sekiranya buyer tak isi, then dia beli dengan harga asal tanpa potongan lah. Ini atas pilihan buyer tersebut. Boleh dapat ya? Okay. Right, kita kembali. Tekan butang kembali. Okay. So, kita tekan lagi urusan jualan seller. Alright. So, urusan jualan seller untuk bahagian setting promosi kita dah selesai. Alhamdulillah kita dah selesai. Okay, so harapan saya you all faham lah, dapat gambaran macam mana nak guna seperti yang kami maklumkan minggu lepas, sekiranya dalam proses kita you all upload item dekat apps Makan to You dan jika sekiranya ada perlu penambahbaikan dari segi sistem ni, kami amat berbesar hati sekiranya you all dapat kongsikan pandangan, saranan kat dalam WhatsApp group kita. Okay, ataupun boleh email juga kepada pihak Makan to You HQ dekat kita punya castcare@gmail.com. Alright, nanti saya akan bagi link tu di WhatsApp group jika sekiranya ada saranan dan jika sekiranya saranan anda tu kami terima dan kami perbaiki sebagainya, pihak kami Makan to You HQ dan Halal Hub Development Services, dia akan orang kata apa, reward minima 1000 PC 1000 PPC pula, 1000 PPC okay, kepada saranan-saranan yang kami terima pakai. Okay, so inilah cara untuk kita upgrade sistem ni menjadi lebih baik itu dari segi sistem lah. Okay, dari segi dia punya muka depan dia tu, dia punya orang kata apa, makeup dia tu, itu dalam kita orang punya inilah dalam development okay. Right, so setting promosi jualan selesai. Okay, kita pergi kepada setting ads item jualan. Okay, apa ni setting ads kita nak setting iklan dekat kita punya kedai. Kita nak letak iklan, kita nak gunakan iklan yang pihak Makan to You sediakan dalam apps ni. So bila kita gunakan iklan ni, okay, waktu ni lah kita punya PPC ataupun prepaid credit kita akan bergerak. Okay, so bila tengok kat sini setting ads item jualan, ada dua. Nampak kat sini SL ads merujuk kepada sponsored list ads dan F ads merujuk kepada featured ads. Okay, so katakanlah saya nak apa nama ni, orang kata bibimbap saya nak gunakan SL lah atau sponsored list ad. So saya akan tekan di sini. Okay, dia akan bawa kita ke interface yang ni. So dia ada dua lah, hentikan atau aktifkan. Jadi terletak atas kita nak gunakan kemudahan ni. Okay, biasanya saya galakkan you all guna supaya item kita tu akan sentiasa terletak di atas ataupun di muka hadapan website Makan to You. Alright, so kita tekan aktifkan. Okay, dan dia tanya kita dia tanya kita pula sorry bukan kita. Okay, dia tanya pula
posisi untuk diiklankan. Nak kata tak makan, dah makan dah. Alhamdulillah. Okey, posisi untuk diiklankan. Okey, dia kalau klik dekat ujung sini, dia ada bagi dekat halaman 1. Kita boleh letak dekat halaman 2, halaman 3 atau mana-mana 3 halaman pertama. Okey. So kita kena pilih lah. Macam tu. Bagi saya, okey, saya nak halaman pertama. Jadi okey, saya tekanlah siap-siap sini halaman pertama. Okey, untuk bidaan bila kita masuk sponsored list ads ni, dia sama juga macam konsep Shopee ads atau Facebook ads dia menggunakan sistem membida. Maksudnya the higher you bid, okay, jadi iklan you akan keluar paling atas ataupun yang pertama, lebih kurang macam tu. So bidaan unit per PPC minimum untuk sponsored list ad memang minimum dia 10 PPC. 10, ingat hari tu saya kata satu PPC bersamaan dengan 1 sen. Kan? Okey. Jadi dekat sini 10 PPC minimum adalah 10 sen. 10 sen untuk kita gunakan iklan sponsored list ads. Okey? So, bidaan unit ni, okey, kalau anda selesa 10 unit PPC, biarkanlah 10. Tapi sekiranya you nak orang kata nak pi lagi atas, nak letak ke atas kan, nak membida so you boleh klik kat sini. Nak letak 11 sen, 12 sen. Okey, katakanlah untuk sponsored list ad ni saya nak letak 12 sen lah. 12 sen. Jadi saya tekan sahkan. Okey, kalau nampak tu bibimbap sponsored list ad dia dah hijau dah. Maksudnya saya gunakan sponsored list ad untuk bibimbap ni. Okey. Right? Dan tak salah jika anda nak gunakan featured ads untuk bibimbap ni juga. So maksudnya dalam isu setting ads item jualan, you boleh guna dua-dua untuk satu item. Dia taklah macam nak kena pilih macam promosi punya kod tadi kan, tak. Kalau dekat ads ni you boleh guna dua-dua serentak, boleh. Cuma nak bagi tahu bila you guna dua-dua ni, so PPC you yang 1000 PPC tadi tu akan ditarik from there lah penggunaannya. Dia maksudnya 1000 PPC you tu akan menyusut mengikut berapa kali sponsored listing ni keluar. Macam tu. Okay. Alright, katakanlah saya bibimbap ni saya betul-betul nak promote dia. Jadi saya buat sponsored list ad dan juga saya nak juga featured ads. Sebab ialah saya nak push orang supaya mencuba nasi goreng Korea ni. Macam mana rasa dia, contoh. So saya tekan sini dan saya tekan aktifkan. Okey. So bila dah tekan aktifkan tu, okey, saya pilih halaman 1 juga. Okey. Bidaan unit PPC untuk featured ads, dia tinggi sikit. Macam tadi 10 sen kan. Untuk featured ads featured ads ni bidaan unit dia 50 PPC bersamaan dengan 50 sen. Okey, untuk sekali papa tu 50 sen macam tu. Okey, dan kat sini pun you boleh bida juga. Okey, katakanlah you nak be on top of orang lain kan. Macam nak yang pertama so kita letaklah 55 PPC contohnya. So kita sahkan. Okey, nampak tak? So dekat sini dia punya iklan tu kita dah dua-dua kita guna. Sponsored list ad dengan featured ads. Okey. Untuk sandwich bakar Korea, saya cuma guna sponsored list ad sahaja. Okey. Dan saya letak bidaan telah 13 PPC. Okey, saya nak halaman 1 juga. Macam itulah. Okey. You boleh try lah halaman 2 boleh, halaman 3 tak ada masalah So kita sahkan.
Okey, so nampak hijau kat sini. Okay. Bermaksud kita punya iklan tu dah diaktifkan. Alright. Okey, so sekarang saya nak tunjuk you all macam mana kita nak tengok kat mana letak duduknya SL Ads ni dengan featured ads untuk item anda kan. Okey, kata saya pergi ke home lah. Saya tekan kat home. Okey, tekan home. Right. Bila tekan home ni, katakanlah saya anggap diri saya sebagai orang luar lah konon kan. You all pun boleh try You all pun boleh try. Try masukkan postcode saya ni. Okay. Okay, postcode yang saya jual. Okay. And then pilih kategori F&B. Saya nak makan Korea tu, saya tekan lain-lain makanan. Kemudian saya tekan senaraikan Okey. Bila saya tekan senaraikan, okey. So, dia akan keluar. Featured ads dia akan keluar di sebelah kanan kalau you buka website Tapi kalau you guna Android, featured ads ni dia akan berada di bawah. Maksudnya you bila scroll je nampaklah featured ads tu besar kat bawah. Okey, macam ni. Dia akan keluar kat sini. Ni dipanggil sebagai featured ads. Okay. Dan sponsored list ads, ia berbentuk begini. Okay. Nampak tak tadi saya membida kan? Saya bida sandwich bakar Korea, saya letak 13 ppc. Betul? Dan bibimbap tadi saya letak 12 ppc. Jadi tengok kedudukan dia. Sandwich bakar Korea nombor 1, bibimbap nombor 2. Okey, itu di dalam senarai sponsored list ad. Okey, so yang lain-lain ni daripada seller lain lah. So dia akan ada di atas ni. Di atas ni. Bila you scroll kat bawah ni, ini dah umum lah. Ni semua apa-apa yang ada dekat Makan to You. Tapi di atas ni yang dipanggil sebagai sponsored list ad. Okay. Macam kalau kata contoh daging masak hitam, ini dia bidding dia mungkin lower. Okay. Dan dia akan keluar teratas tu sebab kita pilih kategori yang ni tadi, kategori F&B, lain-lain makanan. Jadi dia akan make sure yang kita punya ni akan di atas sekali. Okay. Boleh dapat tak? Okey, jelas tak semua tentang iklan? Puan Hafsah, yang tentang iklan jelas ya? Macam mana cara nak guna dia tadi tu? Setakat ni ada soalan semua. Puan Hafsah, Teha, Nisa, Puan Hazi, ada soalan tak? Okey, selamat datang Prince Chef. Ada soalan tak? Maksudnya dapat jelas dengan ads apa tu, macam mana nak guna ads tadi dan macam mana nak tengok kat mana letak listing tu. Okey, terima kasih Puan Hafsah. Alright, Alhamdulillah. Okey. Okay. So, okay, ni cara kita. Biasanya buyer dia akan cari melalui postcode dan dia akan pilih kategori lah. Lepas tu dia tekan senarai. Itu cara buyer. Okay, dia akan cari apa yang dia nak beli. Alright. Tapi seperti biasa, buyer ni walaupun dia tak register lagi, dia boleh tengok. Cumanya bila dia nak klik untuk membeli, memang dia akan kena register sebagai ahli dahulu. Free sahaja, tak ada bayaran apa-apa. Okey, so kita pergi balik kat dashboard. Dah faham kan pasal iklan, penggunaan iklan tu. So kita pergi balik kat dashboard, tekan ni, simbol ni. Alright, ni dashboard kita. Kita masuk balik kat urusan jualan seller. Right, so kita dah selesai setting ads item.
item. Okay, sekarang dan senarai item jualan pun kita dah tengok tadi kan, dia akan keluarkan senarai item macam ni. Okay, senarai item yang kita dah publish lah. Right. Okay, so seterusnya kita pergi kepada senarai link promosi. Apa ada dekat sini Okay, kita tekan. Right. Senarai link promosi ini adalah macam mula-mula you all buka kedai, masa mula-mula buka daftar kedai dekat ataupun daftar kedai kita dekat atau restoran kita dekat Makan to You apps ni, you diberi salin link directory, you diberi ni link kedai ataupun link restoran kita dah dalam restoran maya kita dalam Makan to You kan. Okay, lepas tu ada yang ni pun dia dah bagi dah, walaupun kita tak publish lagi nasi lemak majah ni, tapi dia dah bagi siap-siap dah link tu. Okay, so bibimbap dia dah bagi link ni per item, link untuk you letakkan promo dekat, tak kisah dekat WhatsApp, dekat Telegram, supaya diorang klik di link ini ke spesifik item. Katakanlah you tengah promo sandwich bakar ke, nasi lemak ke apa ke, bawa sekali link ni, copy paste. Okay, dan diorang akan tekan ke link tersebut lah. Okay, so boleh salin link item Okay, ini adalah senarai link untuk promosi. Alright, kembali. Okay, kita pergi lagi ke urusan jualan seller. Okay, seterusnya senarai transaksi jualan. Okay, senarai transaksi jualan. Okay, ini bila kita tekan apa-apa hasil jualan kita, okay, dia akan keluar di sini. Buat masa ni belum ada kan, bila belum ada tu dia tak keluar lah. Dan dekat sini juga katakanlah you nak tengok senarai transaksi jualan bila hari ini, okay, atau semalam, atau bulan ini, atau bulan lepas. So you boleh semak kat sini lah, atau you boleh tekan di mana-mana link. Okay, alright. So hari ni tak ada. Okay, dan okay, so itu adalah senarai transaksi jualan. Okay, sekarang ni kita pergi kepada uruskan pasukan runner. Okay, uruskan pasukan runner ni, okay, kita akan pergi kat sini, uruskan pasukan runner. Ini adalah contoh di mana jika sekiranya saya tak boleh hantar barang makanan saya sendiri, saya perlukan on-call runner. Okay, so dia akan ada on-call runner ni. Yang runner sendiri ni, yang ini untuk makluman, jangan klik lah, fungsi dia belum jalan lagi, masih dalam sistem dalam kita tengah upgrade. So ini syarat dia. Yang boleh untuk you all isi ataupun gunakan ialah on-call runner. Itu pun, okay, buat masa sekarang saya tengah menggalakkan semua seller untuk masuk daftar. Dan saya juga menggalakkan on-call runner di sekitar kawasan tuan-tuan dan perempuan untuk mendaftar. Dia percuma, tak ada nak kena bayar yuran apa. Dia kira freelance runner. So, anda sendiri di kawasan lokaliti anda boleh galakkan jiran-jiran, anak jiran ke, jadi on-call runner di Makan to You. Suruh diorang register, senang aja kan. So bila dah daftar tu, jadi you boleh gunakan on-call runner tu untuk minta hantar barang you bila diperlukan. Boleh nampak Okay, ni jika sekiranya kita tak mampu untuk hantar sendiri. Dan jika sekiranya on-call runner tiada di kawasan anda, jangan risau tak perlulah uruskan pasukan runner ni, sebab belum ada kan on-call runner kat kawasan sekitar. Gunakan pihak ketiga di sekitar kawasan anda lah. Macam saya bagi tahu hari tu, bungkus tapau,
Food Panda, whatever. Okay? Jadi kita kat sini, kita bagi kelonggaran. Cumanya, jika anda ada dekat lokaliti kawasan anda tu, anda tahu ada anak-anak jiran ataupun jiran sendiri yang jadi Food Panda, yang jadi Grab Food Rider kan, you boleh minta dia orang tu daftar terus ke Makan to You ni, dekat apps Makan to You sebagai on-call runner. Ni kira freelance, tak ada attachment bila dia orang mendaftar dekat on-call runner, you pun dah boleh guna khidmat mereka lah, macam tu. Okay, so saya kat sini saya tekan on-call runner. Okay, saya tekan on-call runner. Okay, saya cari postcode. Okay, lakukan carian. Okay, kalau ikut menurut postcode saya ni, okay, ada satu on-call runner. Okay, ni contoh ada satu on-call runner ya. So, Puteri Ummu Safiah binti Aswadi. Jadi, dia meliputi postcode 70400 dan juga 70450. Contoh ya, dia cover Senawang, Seremban, Paroi ya. Dan charge yang diambil ataupun yang dia ni adalah RM7. Okay. So, dekat sini lah untungnya, bila kita ada on-call runner, kita dah tahu dah charge dia. Jadi, kita boleh letak dekat kita punya daftar item tu nanti. Okey. Kita tekan kat sini. Okey. Cuma nak maklumkan, bila kita kita dah jumpa on-call runner ni dan kita nak klik detail dia, okey, dekat situ PPC anda akan tertolak lah. Okey. Right. Kat sini okey, katakan saya klik. Tada. Okey, saya dapat maklumat on-call runner ni. Okey, saya dapat dah, saya dah ada okey, nama dia Puteri Ummu Safiah ni semua dan charge penghantaran sekian, kenderaan dia kereta, jenama Pro 2, model Myvi warna kuning. Okey, nombor pendaftaran dia pun ada kat sini, kan? Okey, dan kita tengok pula penarafan dia. Okey, penarafan dia maksudnya sebelum ni orang dah guna khidmatnya, dia dah adalah 5 bintang contoh. Okey. Right, bila dah ada macam ni, kita boleh pilih nak ambil dia ke tak nak. Okey. Tapi anda dah tekan dah kan untuk nak tahu maklumat detail dia kan. Bila dah tekan tu, kat sini PPC anda akan tertolak lah. PTC tadi, prepaid credit tadi akan ditolak. Ditolak sebanyak mana? Macam ni. Since kita yang mendaftar ni ialah ROB ataupun you ambil sistem yang tak ada SSM lagi tu kan, yang sistem apa tu PKP tu, bila klik aja detail untuk peserta on-call runner ni, 30 PPC akan ditolak. Daripada 1000 PPC tadi tu, 30 PPC akan ditolak lah. Dapat tak? Bersamaan dengan 30 sen. Ini khas untuk ROB atau macam kita lah, PT Enterprise tunggal ataupun skim PKP tadi. Ya. Bagi ROC ataupun Register of Company yang macam contoh restoran kan. Restoran besar yang ada ROC. Yang tu dia punya PPC tolak lebih sikit. PPC yang ditolak, sekali dia tekan untuk on-call runner ni dan dapatkan dia punya detail tu, so 150 PPC akan ditolak. Dapat tak? 150 PPC bersamaan dengan RM1.5 lah. Memang kita bezakan. Untuk ROB, PPC dia berpatutan. ROC, diorang dah, orang kata dah maju berjaya dalam dunia tu, jadi kita charge dia RM1.50. Bersamaan RM1.50. Okey. Right, dapat So you punya tu akan tolak situ. Jadi macam saya, okey, saya setujulah nak ambil sebab saya tak boleh
boleh nak hantar sendiri So saya akan tambah dalam senarai. Saya tekan butang ni, tambah dalam senarai. Okey. So tambah dalam senarai. Jadi saya kembali. Okey. So kat senarai saya dah ada yang inilah. Tambah dalam senarai dah. Okey, so uruskan pasukan runner. Daripada tak ada tadi tu, dah ada encore runner saya sendirilah. Okey. Okey, kita kembali. So, Alhamdulillah saya dah ada runner saya sendiri. Okey. So, maksudnya bila kita tekan dekat urusan jualan seller, kesemua ni, okey, saya dah terangkan lah. Kita tutup. Alright. So, okay. Saya tak dapat tengok tulisan kelabu. Jap. Saya tak dapat tengok tulisan kelabu. Bahagian mana tu Puan Hafsah yang tulisan kelabu tu? Di bahagian register encore runner ke? Yang last tadi kan? Okey. Okey, sekejap. Okey, saya patah balik urusan jualan seller. Okey, uruskan pasukan runner. Okey. Yang tak dapat tengok, okey. Sekejap yang tak dapat tengok tadi tu yang perincian sekejap. Perincian encore runner tu ya? Puan Hafsah. Kalau yang tu lah saya boleh patah balik lah, tunjukkan. Okey, saya rasa yang tu kot saya patah balik. Okey. Right. Uruskan pasukan runner yang ni. Okey, dia akan tanya yang runner sendiri ni jangan tekan, butang ni jangan tekan. Kita terus tekan encore runner. Okey, macam saya tadi dah tekan kan encore runner ni. Kan? Dia akan keluar dan saya dah daftar. Jadi macam ni. Tunjuk balik Okey. Carian encore runner. Oh, dari situ sampai habis. Okey. Okey. So, saya ulang balik sekejap. Okey, katakanlah, anggapkanlah saya buang balik Saya buang ni. Saya klik untuk gugurkan. Okey. Gugurkan maklumat runner. Ya. Okey. Sekarang kosong kan? Okey. Katakan, okey, you nak uruskan pasukan runner ni. Okey. Puan Hafsah tadi saya boleh terangkan kalau tak nampak kat skrin. Okey. Sekarang ni dekat uruskan pasukan runner dia ada dua butang. Okey, butang runner sendiri dengan encore runner. Buat masa ni runner sendiri tu jangan usik lah. Butang tu dia tak ada function. Buat masa ni kita nak menggunakan butang encore runner. Encore runner tu apa? Jika sekiranya kita tak mampu nak hantar sendiri, kita nak encore runner tolong hantar di kawasan sekitar rumah kita kalau diorang mendaftar dengan makan tuyu. Okey, jadi kita tekan encore runner. Kat sini tak ada tau. Sini belum ada Saya punya ni tak ada, kosong. Jadi saya tekan encore runner. Saya lakukan carian ni postcode kan. So kita masukkan postcode. So macam saya masukkan postcode dekat kawasan saya lah. 70400. Dan saya tekan lakukan carian kita tekan kat sini. Tu. Bila kita tekan lakukan carian, dia akan keluar satu hasil carian item. Postcode 70400. Lepas tu yang kecil kat bawah ni tulisan ni, dia tulis apa tau? Dia tulis charge 50 unit PPC. Okey, akan dikenakan. Okey. Charge 50 unit PPC akan dikenakan bagi paparan perincian setiap encore runner baru. Okey, dekat sini charge 50 unit Sorry, tadi saya cakap 30
Okey, mata saya pun rabun nampaknya. Charge 50 unit PPC akan dikenakan bagi paparan perincian setiap on-call runner baru. Sama ada you nak ambil dia atau tak nak ambil dia dalam, nak tambah dalam senarai, charge tu akan ditolak. Boleh dapat Okey, tu tulisan yang kecil tu. Lepas tu dia kat sini memang ada satu je. Kat kawasan 7400 ni ada satu je. Jadi kita tekan perincian ni. Bila tekan perincian, okey, dia ada butang tambah dalam senarai. Tapi sebelum saya tekan butang ni, saya baca dulu dia punya inilah detail dia. So dia beritahu dia bawa kereta apa, ni handphone number dia nak contact. Lepas tu dia ada charge dia. Charge penghantaran RM7 dia letak kat sini. Kenderaan digunakan kereta jenis Myvi Pro 2. Warna kuning. Dia tulis kat situ warna kuning. Nombor pendaftaran ABC 1546 lah contoh. Okey, kat sini kita tengok ke bawah. Okey, ada tak penarafan? So penarafan kat sini belum ada penarafan lagi lah. Sebab dia pun baru daftar kan. So tak ada penarafan. Jadi terpulang atas kita nak gunakan khidmat dia ke tidak. Jika nak, okey, kita tekan tambah dalam senarai. Macam saya nak. Sebab saya tak mampu nak hantar. Okey, contoh ya. Okey, kita tambah dalam senarai. Bila tambah dalam senarai, kita tekan butang kembali bila tekan butang kembali, senarai kita dah ada dah ni. Nampak? Puteri Ummu Safiah binti Aswadi dah ada dah. So, nanti bila kita orang nak beli barang daripada kita kan, nak beli item kita, so kita dah ada runner dah untuk tolong hantarkan. Macam tu. So, alright. Nanti saya akan tunjukkan cara dia lah. Okey, boleh dapat Puan Hafsah jelas tak? Yang kecil-kecil tu saya dah tolong bacakan, jelas tak? Dapat idea? Kalau macam puan pergi dekat website tu ataupun pergi dekat apps tu, insyaAllah puan akan nampak jelas lah. Okey, terima kasih. Alright. So, kita dah ada kita punya runner ni, dan kemudian kita tekan butang kembali. So, alhamdulillah urusan jualan seller tadi tu, dia punya features tadi tu kita dah selesai menggunakannya. Alright. Okey. Sekarang ni dah pun pukul 11. So, saya akan bagi rehat 10 minit. Okey. Saya akan bagi anda rehat 10 minit. Jangan log out lah. Just pergilah mana-mana kan, nak minum air sekejap ke, nak stretching ke apa, 10 minit. Sekarang dah pukul 11. So 11.10 kita masuk balik dan kita akan sambung kepada features yang seterusnya. Boleh? Boleh okey, alhamdulillah. Okey, kita masuk balik pada 11.10 minit. Okey, alhamdulillah Jadi ni kita akan sambung kita punya apa panggil khusus, right? Okay. Alright, harap semuanya dah masuk balik ya. Jika ada soalan boleh tanyalah. Okay. Kalau ikutkan kita dah selesai urusan jualan seller Okay. Sekejap. Sekarang bila dah selesai kita tutup sini. Sekarang ni saya bawa anda kepada bahagian sini. FAQ dan terma Oh, sebelum tu. Sebelum FAQ dan terma, saya bawa perhatian anda kepada prepaid credit. Prepaid credit ni. Yang awak tanya tu, okey. Right, sekiranya prepaid credit kita tu dah habis, kan? Macam mana kita nak top up So dekat sini kita boleh tengok So dekat sini dia, bila tekan ni dia akan beritahu prepaid credit kita punya item kat sini. Dia kata beli kredit ataupun semak penggunaan PPC. Sebelum tu cuba tengok. Kan tadi kita klik data, apa nama tu? Data apa, runner kan? Sebab saya add runner dalam saya punya kedai. Okay. So
So kalau tengok kat sini, okay, baki PPC saya tinggal 970, tahu? Dia update dekat sini. Jadi bila kita nak top up lah, contoh kalau kata nak top up, kita tekan dekat prepaid credit. Sebelum kita nak top up tu, kita boleh semak mana pergi penggunaan PPC kita. Okay. Right. Ini adalah baki semasa kredit 970 unit. Okay, tempoh hari ni kan. Okay, on-call runner viewed by you. Okay, Putri Umu Safia, unit PPC 30. Okay, faham Tadi tu dekat tulisan kecil tu kan dia kata 50 PPC ditolak kan. Okay, dekat sini 30 bermaksud pihak Makan Tuyu telah update apa dari segi penolakan PPC untuk detail runner. Okay, sepanjang musim PKP ni dia dah turunkan, tetapi mungkin pihak Makan Tuyu terlepas pandang untuk ubah tulisan kecil tadi tu kan, dia kata 50 PPC ditolak kan, sebenarnya 30 PPC je yang ditolak. Jadi kita dapat tengok kat sini lah. Okay, bila kita klik je detail, 30 PPC akan ditolak. Dapat Okay, kita tekan back. Prepaid credit. Okay, katakanlah kita nak beli kredit PPC Okay, kita beli kredit PPC. Alright. Okay. So, jumlah belian unit PPC dia akan bagi dalam bentuk package macam ni lah. Bila kita nak tambah unit PPC kita, dia akan bagi dalam bentuk macam ni. Okay. So, kita boleh tambah. Dan, sebelum tu, saya nak maklumkan juga, PPC ni, pihak Makan Tuyu HQ, dia akan bagi 4 surat ataupun email kepada kita bila kita punya penggunaan tu telah mencecah ke beberapa level. Okay. Contohnya, kalau PPC kita dah sampai 750 PPC baki, so nanti kita akan dapat email mengatakan PPC kita dah tinggal banyak ni. Selepas tu, bila dia mencecah 500 atau 450 PPC, kita akan dapat lagi satu email. Bagi tahu bahawa PPC kita tu dah berkurang. Okay. Lepas tu, email yang ketiga, bila PPC kita mencecah 250 je baki dia. Okay. Dan yang terakhir, bila kita dah kehabisan PPC dah zero PPC, habis, tu yang keempat lah. Okay. Apa implikasi dia kalau kita tak top up prepaid credit ni? Okay, macam ni buyer dekat luar sana, dia still boleh nampak kita punya item tau. Dia boleh nampak lah kedai kita, hasil jualan kita tu, item jualan kita dia nampak. Cumanya, dia tak boleh nak klik. Dia tak boleh nak klik kat gambar tu. Maksudnya, pihak Makan Tuyu HQ, sistem dia secara automatik, bila baki dah kosong, dia akan dormantkan akaun kedai kita lah. Macam tu. Jadi, bila dapat reminder daripada Makan Tuyu HQ tu, okay, adalah baik jika sekira kita top up lah. Top up mengikut macam ni yang saya nak ajar, nak tunjukkan Okay, katakanlah nak top up sekarang ni, saya punya baki 970. Okay, katakanlah saya nak top up lah, nak tambah 1000 unit PPC. Okay, so 1000 unit PPC harganya RM10. Sebelum SST 10, charge SST waktu masa ni masih kosong. Okay, 10. Okay, jadi saya perlu bayar di akaun yang tertera ni. Saya perlu buat pembayaran di akaun yang tertera ni. Okay. Setakat ni, maaf tadi nampak tak? Saya terlupa tekan video. Okay. Tadi you all tak nampak Tuan-tuan perempuan semua tak nampak ke tadi? Kalau tak nampak, saya akan jelas semula.
Oh, alah, ya Allah, ya Allah. Sorry, sorry. Saya terlupa buka video ataupun kamera. Okey, maaf eh. Okey, saya akan ulang semula tengok kat mana yang kita ni tadi. Minta maaf banyak-banyak. Okey, so saya ulang semula. Okey. Right, kita dah selesai tadi kan urusan jualan seller. Sekarang ni nampak eh? Sekarang nampak eh? Dah nampak skrin? Okey, print chef nampak skrin tak? Print chef nampak skrin? Nampak. Okey, terima kasih. Alright. So kita saya terpaksa ni mula semula lah sebab silap saya tak buka ni tadi. Okey, tak apa. Right. Okey, urusan jualan seller macam saya cakap tadi dah selesai. Jadi sekarang ni saya nak bawa kepada prepaid credit. So kita tekan dekat prepaid credit ni. PPC ni kan, tekan dia. So bila tekan dia akan ada beli kredit dengan semak penggunaan kredit. Okey, bila semak penggunaan kredit ni you boleh tengok juga dekat sini. Baki PPC yang tertera dekat dashboard ada juga 970 kan yang tinggal. Tapi kita nak tahu kat mana pergi PPC kita. So kita semak di sini. Bila semak penggunaan PPC tu dia akan keluarlah data ni. So data ni tadi kita tekan on call runner tadi kan. Bila kita tekan on call runner tu dia akan tolak. Dekat sini jumlahnya 30 PPC. Bukan 50. Tadi 50 yang kita baca dekat tulisan kecil tadi tu, itu ada mungkin pihak HQ terlepas pandang untuk update. Okay. Yang ini dia buat selepas PKP so dia dah turunkan kepada 30 PPC. Okay, boleh dapat ya? Right, bila dah dapat tu, kita back. Dan kita katalah kita nak tambah. Okay, kita tekan beli kredit PPC. So, jumlah beliannya macam ni. Okay. So, saya nak beli top up 1000 PPC lah kata. Jadi, saya akan masukkan ke dalam akaun yang sedia ada ni lah. Nombor akaun 5551 2653 2902. Selepas saya membuat pembayaran, okay, barulah saya masukkan perincian dia dalam ni perincian dia. Oh sorry, jumlah bayaran RM10, cara bayaran Maybank third party. Kita boleh pilih kat situ. Tarikh bayaran dibuat pada hari ini pukul 10. Dan masa bayaran dibuat, saya masa bayaran dibuat tu sekarang pukul 11.21. Jadi 11.21 AM. Okey, cantik. 11.21 AM. Dan saya masukkan kod captcha. Okey, saya isi ni selepas saya bank in. Jadi ada dia punya tu kan. Dia punya receipt tu kan. Yang receipt tu you screenshot and hantar email kepada sales@makantoyou.com.my. Okey, sila emailkan bukti bayaran anda ke email ini, sales@makantoyou.com.my. Ya. Jadi bila dah buat semua tu, bila you dah email dan you isi particular dekat sini, kita tekan sahkan pembelian. Okey, kita tekan sahkan pembelian. Right. Dan kita boleh check lah dekat inbox. So, bila kita tekan sahkan pembelian, dia akan hantar resit sementara telah di-emailkan kepada anda. Sila semak email anda Okey. Resit sementara tu dia dah beri, dia dah bagi kat sini. So kita semak email kita. Okey. Nampak tak tu? Makan to you dah bagi email. Jadi kita klik ni resit sementara. Maksudnya bila you masukkan data, tadi tu dekat butiran tadi tu, dekat ruang-ruang yang dia minta isi tu, dia akan keluarkan resit sementara.
Resit yang sebenarnya dia akan email dekat you apabila dia terima proof of payment lah, maksudnya screenshot tadi. Boleh Okay. Alright, kemudian kita tunggulah sebab biasanya dia akan semak. Once dia dah semak tu, dia akan update. Kita akan dapat automatic update di sini. Sementara ni kita tunggu pihak Makan to You untuk semak kita punya receipt tu yang kita emailkan tu. Dan dia ni lah. Okay, boleh dapat? Okay, so far so good ya. Faham So maksudnya receipt yang sebenar kita akan dapat bila dia dah terima kita punya yang betul punya receipt tu lah. Maksudnya you screenshot tadi dia dah terima email yang tu, baru dia akan keluarkan receipt yang sebenar. Okay, alright. Okay alright. Jadi kat sini dia belum update lagi lah. Biasanya bila kita dah terima receipt yang betulnya, dia akan update. Okay, itu adalah tentang prepaid credit. Okay. Ni dekat maklumat pembayaran ni, dia ada satu lagi kat sini, maklumat pembayaran. Okay, yang ini e-form, e-form pemakluman bayaran. Yang ini anda jangan khawatir, jangan risau tentang maklumat pembayaran ni. Yang ini sebenarnya adalah untuk sebelum PKP ni kan kena one time payment processing fee tu yang RM50 tu untuk jadi seller dekat Makan to You kan. Tapi sekarang kita dah waive kita dah tak buat masa ni, kita tak letak RM50 sebagai yuran pemprosesan untuk ahli-ahli. Memang kita bagi free. Jadi yang bahagian ni jangan risau, jangan rasa gundah gulana, biarkan dulu. Okay, ni tak ada kaitan so tak payah buat apa-apalah dengan yang ni. So ni makluman pembayaran ni, ni untuk akan datang, bukan sekarang ya. Okay. Right. Sekarang kita pergi kepada FAQ dan terma. Yang ini sekiranya selepas kelas selepas kelas ni you all ada nak bertanya FAQ, nak tahu serba-serbi tentang Makan to You, boleh semak di FAQ dan terma ni lah. Dia ada FAQ, dia ada mengenai kami, apa deklarasi halalan toyiban, terma dan syarat, dasar privasi penafian, semua ada kat sini. Yang penting FAQ lah. Bila you tekan FAQ, dia akan bagi panduan-panduan untuk you all baca dan fahami. Okay, so ada panduan membeli, panduan berniaga, panduan menjadi runner, panduan penggunaan prepaid credit. Jika sekiranya tak berapa nak jelas, boleh baca kat sini Panduan mengiklan, panduan buat menggunakan featured ads ni lah, mengiklan ni. Okay, so boleh dapat? Boleh ikut tak? So macam mana kita nak membeli di Makan to You. So inilah cara dia. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan sekali lagi pada sahabat yang dah tengok video nanti dan dah faham cara nak daftar item, daftar terus tau. Daftar dan tinggalkan link-link item tadi dekat dalam WhatsApp group. Sebab kami memang akan masuk ke kedai-kedai you. Dan InsyaAllah kalau barangan tu boleh dipost, memang kami ni memang kaki makan. Jangan risau. So, try masukkan. Kan kita pun akan ziarah-ziarah juga. Okay? Alright Okay. Kita sambung nak tunjuk cara bagaimana saya nak membeli pula daripada seller lain Okay, so kita pergi kepada home Kita tekan sini. Home. Kita tekan home ni sekarang. Kita punya mission adalah untuk membeli. So, katakanlah saya ambil postcode
kategori tempatan lah. Saya nak makan makanan tempatan. Okey, makanan tempatan. Makan makanan tempatan. Kan kita tekan senaraikan lah. Sebagai buyer, kita sebagai buyer lupa pula. Okey, kita sebagai buyer kita nak senaraikan. Okey, bila senaraikan, okey dia keluarlah dekat sini daging masak hitam. Oh, tengah featured ni. Daging masak hitam Pak Chang kan? Okey, so 5 hasil carian keluar kat sini. Jadi apa yang dia offer ni kan? Nak lapar kan? Oh, s'mores pun ada. S'mores dip. Ini macam dessert. Sambal ketuk berapi pun ada. Okey, katakanlah hari ni kan. Saya malah masak lah. Hari ni saya nak makan lauk siap tinggal sebab contoh saya tinggal seorang kan. Saya rasa macam nak beli makanan yang ready to eat. Okey, so saya rasa nak try lah. 240 ml. Dia ada botol kecil, botol besar ni. 450, 200. Saya ambil botol kecil lah, makan seorang kan. Okey. Tekan. Okey. So, bila saya tekan dekat sini, dia keluarlah maklumat item ni. Penarafan dia pun 5 bintang. Okey, runner dibuka. Maksudnya kedai dia ada runner. Rasanya. Okey. Alright. So, terma belian dia bayar waktu pesan lah. Okey, tak apa. Jadi, saya nak beli. Kalau nak beli tu, saya tekan di sini. Masukkan dalam kad. Macam tu. Bila masukkan dalam kad, okay, kita boleh baca deskripsi dia. Okay, RM18 sebotol. Dia boleh COD sebenarnya. Okay, free delivery macam tu. Alright, jadi kawasan operasi harga RM10 per pax. Okay, charge percuma, charge runner. Bagi pembelian minima berjumlah RM100. Okey. So katakanlah sini bilangan stok buat masa ni ada 2. Okey, sebab saya seorang, saya beli 1. Okay, ni 2 kan? So saya nak beli 1 lah. So kemudian saya sahkan. Okey. Bila dah sahkan dia akan keluar perincian item dekat sini dia akan keluar. Okey, harga RM10, berat dia sekian, pesanan 1 pack, subtotal. Okey, penghantaran secara random, subtotal dia RM10. Okey. Dan anda boleh juga tambah item daripada seller ni ataupun tambah item daripada seller lain. Tapi saya tak ada tambah item lah. Saya nak 1 ni je. Jadi anggaran harga termasuk runner RM7 tadi kan contoh. Okey, saya setujulah dengan tawaran ni. Okey. Dan anda pasti untuk sahkan semua item pesanan. Maksudnya kita dah pasti baru kita tekan ya. Okey. Okey. So kat sini dia suruh tekan untuk detail bila keluar pengesahan ni ada warna merah ni bermaksud dia suruh tekan di sini. Jadi kita tekan. Right. Bila kita tekan pihak Makan Tu HQ dia akan keluarkan macam ni. Jumlah belian berapa apa semua, status semasa. Okey. Okey. Kalau katalah kita nak edit perincian pesanan ni. Katakanlah kita nak suruh edit perincian pesanan. Kita boleh tambah lah. Macam okey, saya nak 1 packs. Okey. Message tambahan. Katalah okey, saya nak yang super pedas. Okey, katakan saya nak yang super pedas. Kemudian saya sahkan. Okey, so dia akan keluar kat sini lah. Saya nak yang super pedas. Okey, so kat sini nanti runner seller dia akan update. Dia akan dapat ni. Jadi dia akan uruskan lah. So bila kita tengok struktur bayaran apa semua, okey, sila tentukan maklumat penghantaran. Okey, kita tekan.
Dia akan keluar alamat kita lah. Alamat hantar, dan dia tanya nak hantar alamat sedia ada ke ataupun kita beli tapi nak hantar ke alamat lain. Kalau nak hantar ke alamat lain kena isilah. Okey. Tapi ni sebab saya yang nak makan. Okey. So kata alamat sedia ada. Okey. Bila mahu terima? Okey, kalau segera letak sini. Kalau you kata nak makan 2 jam lagi ke, dan kita letak masa dari bila ke bila. Okey, ini pilihan. Okey, macam tu. Jadi maksudnya, kalau katalah kita nak beli ni tapi kita tak nak makan sekarang. Kita nak makan untuk dinner nanti pukul 7. Jadi kita letak masa tu. Okey, so since saya nak segera, so saya sahkan. Okay, dan dia akan tulis kat sini, maklumat penghantaran telah dikemas kini. Sila semak butiran pesanan dan muktamadkan pesanan anda. Okay. Dah semak dah, dia akan suruh kita semak asal kau ada silap mana-mana kan. Kalau dah semak dah, dan kita muktamadkan. Anda pasti untuk muktamadkan? Tanya lagi. Inilah makan to you. Dia akan make sure takutlah ada you berubah fikiran dan sebagainya. Okey, kemudian untuk bayaran untuk bayaran dia suruh klik. So kita klik di sini. Okay. Alright. Dia suruh isikan maklumat pembayaran. Okey. Alright. Okey. Jadi, maklumat pembayaran tu, you bila tekan dia kat sini, you akan dapat nombor akaun seller tadilah. So, nombor akaun seller ni, okay, pastikan anda telah membuat bayaran sebenar sebelum membuat makluman di bawah. Maksudnya, isi dulu, okay, dalam akaun dia bayar siap-siap. Lepas tu, screenshot untuk penghantaran tu record. Masukkan, apa yang you screenshot tadi tu, maklumat tu dalam ni. Okey, ni 17. Okey, RM17 kan. Pindahan dana pihak ketiga. Okey, tarikh bayaran dibuat. Okey, hari ini. Okey, masa yang terkini lah. 11:37 AM. Okey, cantik. Okey, catatan rujukan. Okey, catatan rujukan ni tulislah nama you. Sebaik-baiknya nama kita. So dia tahulah yang kita membeli. Okey, Safrina. Okey. Sahkan maklumat bayaran. Okey. Okey. Dekat sini seller ni dia bagi dua, sama ada email dekat dia screenshot tadi tu ataupun boleh juga WhatsApp di nombor yang diberikan jadi kita sahkan maklumat bayaran. Okey. So menunggu pengesahan seller. So bila dengar bunyi ni, ini adalah bunyi yang akan keluar di phone anda dan juga di desktop, sekiranya anda buka desktop atau laptop. Selagi anda tak klik, nampak tak dekat ruangan bawah ni? Ruangan bawah ni. Nampak ada loceng? Ada loceng tu dan ada satu kat situ. Tekan Okey. Tekan. Okey, anda akan nampak. Okey, dia dah bagi resit sementara. Kita klik. Kan? Dia dah bagi resit sementara. Kita klik. Dah di-emailkan. Kemudian dia keluar tadi bunyi tu kan? Okey, kita tengok balik. Resit sementara, baca notifikasi. Okey, tutup. Okey. Dan kita tengok dekat kita punya email lah. Email kita tadi. Inbox. Okey. Kita refresh. Okey, tu. Resit sementara untuk kita punya belian. Okey. Seterusnya dia akan bagi resit yang betul punya Okey. Kita tunggulah. Kita tunggu untuk dia sahkan. Right. Kembali. Okay. Tekan lagi. Okey. So kat sini tadi loceng dah bunyi. Okey. Kita tekan pula
resit bayaran untuk bil. Dia bagi pula resit bayaran untuk bil. Okey, ni resit bayaran dia dah di-emailkan. Jadi kita tutup kat sini. Okey. Dan anda dengar bunyi loceng yang ketiga? Bunyi loceng yang ketiga tu bermaksud item pesanan telah diserahkan. Sila buat pengesahan penerimaan item dan penerapan dan tutup. Okey, kembali. So, apa kita perlu buat? Pergi dekat urusan pembelian buyer. Sebab bila you dah dapat notifikasi tersebut, pergi kat urusan pembelian buyer, semak belian saya. Okey, yang dah ni dah sudah, bayaran sudah, terima, selesai. Okey, kat sini. Maksudnya anda sudah terima tadi kan? Kita dah terima dan kemudian selesai, kita klik dekat sini. Bila klik dekat sini, okey, sebab kita dah terima barang tadi, kan? Buyer telah mengesahkan penerimaan item. Bila bunyi loceng kan? Bila bunyi teng 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 tu maksudnya kita dah terima pesanan. Bila terima, bila kita tekan dia terima tu, dia akan keluar buyer telah menerima pesanan. So waktu ni lah kita nilaikan seller. Okay, kita nilaikan seller lah. Kita buat penerapan seller. Okay, guna nama sebenar, ya. Anda boleh juga anonymous, tekan tidak. Penerapan, kalau tekan tidak, dia bagi nama samaran lah. Okay. Ulasan dan komen. Ni untuk apa nama tu, runner, kalau tak silap saya. Kalau tak silap tadi. Ni untuk, ni untuk seller. Yang kita tekan ni, nilaikan seller. So, seller penerapan bintang. Kita bagi 5 bintang. Ulasan. Telah mantap. Servis. Okay. Right, dan kita hantar. Okay. Tadi pembayaran tadi dia akan keluar macam ni, jelas maksudnya paid lah. Okey, sekarang ni penerapan runner dan komen. Okey, kita nilaikan runner pula. Okey, runner. Okey, kita bagi 5 bintang. Ulasan cepat dan cepat dan tepat. Okey. Cepat dan katalah cepat dan peramah lah. Okey. Dan kita tekan hantar. So, dia akan keluar macam tu. Okey. Dan di sini pula kita nak kena nilaikan item. So, ada 3 benda yang kita kena nilaikan lah. Okey, nilaikan item. Okey. Sama juga nak guna nama sebelah boleh. Tak apa ya. Okey, penerapan bintang. Item ni, okey, saya dah makan. Katakan kena dengan tekak saya. Okey, 5 bintang. Okey. Daging lembut dan empuk cantik. Rasanya mengikut cita rasa. Cita rasa saya yang suka pedas. Okey, dan kita hantar. So, dia akan keluar macam ni lah. Bila kita dah buat penerapan, kita tekan kembali. Right. So, kira kat sini, dia akan keluar hijau ni kan, tick. So, bermaksud, ya, dah selesai. Dah selesai lah belian kita tu. Boleh dapat Satu cara kita membeli di Makan To You. Maksudnya, buyer akan dapat loceng dengan loceng tang tang tang. Even seller pun akan dapat bunyi loceng tu. Runner pun akan dapat bunyi loceng tu. Selagi tak tekan dia, selagi tu dia berbunyi. Macam tu. Kecuali kalau setengah-setengah Android phone kadang bunyi dia tak keluar. Itu saya nak maklumkan dulu, takut you all terperanjat kan. Kadang handphone dia bunyinya tak keluar. Dia tertakluk kepada certain phone lah. Ya. Jika sekiranya tu berlaku, you all boleh juga buka apps tu dekat website, dekat phone, dekat Chrome lah, kat Chrome standby. Jadi dekat Chrome insyaAllah dia akan keluar lah. Cuma dekat apps tu je dia ada masalah dengan Android phone tu. Boleh
Okay, Alhamdulillah. Jadinya, okay, kalau ikutkan, itulah kita punya, ni kita pergi kat dashboard balik. Itulah ya caranya kalau kita nak membeli di Makan to You. Okay. Alright. Kat sini ada status dan statistik penting. Yang ni kita boleh tekan. Okay. Kita boleh tekan dekat sini. Dan you akan nampak lah jika sekiranya berlaku apa-apa belian daripada customer, kita akan nampak jualan kita tu akan nampak di sini. Tapi buat masa ni jualan saya belum ada siapa-siapa yang beli lagi contoh. Jadi dia kosong lah. Okay, itu statistik dan status dan statistik penting yang ni you boleh, dia macam summary lah. Okay. Alright. Ada satu lagi yang saya nak sentuh tentang PPC tadi. Okay. Jika sekiranya kalau saya nak minta mohon apa ya macam ni nak bagi contoh tau. Kalau you all dah ada account Makan to You dan you all dah daftar ataupun tak daftar item pun tak apa, tapi you pergi dekat you tekan 70400 and then cuba pilih lain-lain makanan tu macam saya buat tadi, dan akan keluar kan saya punya item kan, item bibimbap dengan sandwich kan. So saya nak anda klik. Saya nak anda klik je. Kalau boleh buat sekarang lagi cantik. Tak payah nak buat apa-apa. Maksudnya just masuk dekat home. Ditekan dekat home ni. Okay, tekan dekat home. Kalau boleh buat sekarang pun boleh bagus. Ditekan dekat home. Masukkan postcode saya tadi 70400. Lepas tu kategori dekat sini. Bila dah masukkan postcode tu. Okay. Lepas tu kategori dekat sini. Lain-lain makanan. Lepas tu you tekan senaraikan. Kalau boleh buat sekarang cantik. Sebab saya nak anda klik dekat mana-mana item saya. Sama ada dekat apa nama tadi, sandwich ataupun dekat bibimbap tadi. Boleh tak tolong? Awak tekan sekarang. Yang tu tak perlukan apa-apa lah. Just masuk kat home ni je lah. Sebab saya nak tunjukkan something. Perincian boleh buat. Cendewangan boleh apa tu, cuba pergi masuk dekat home Makan to You tu. Lepas tu masukkan postcode 70400. Kliklah gambar mana-mana tu sebab okey, cantik. Okey, dah? Dah. Okey, dah Kalau dah klik, nanti saya check. Okey, saya cuba check apa jadi kat saya. You klik sampai dia keluar detail lah. Detail pasal saya punya makanan tu. Klik kat situ. Okey. Sebab apa? Bila you klik okey, saya nak tunjukkan kat sini prepaid credit baki tu. Biasanya bila you klik dekat item, katakanlah sebagai buyer kan, kita klik dekat item seller tu dan untuk tengok detail dia semua, klik gambar tu. Bila kita klik saja, 3 PPC akan ditolak. Okey, 3 PPC akan ditolak daripada kita punya jumlah PPC. Macam tu. Okey. Dan ada orang bertanya, alamak, macam mana ni kalau dia klik 10 kali nanti kena tolak 3 sen nanti kan, macam mana kan? Okey, jawapan dia sebenarnya okey, itu tak akan berlaku sekiranya buyer tadi dia menggunakan IP yang sama. Maksudnya kan dia pakai handphone dia je tu, handphone dia, IP dia. Dan dia tengok dulu kita punya item, dia klik first time kan, klik okey, tolak 3 sen. Dan lepas tu dia kata tunggulah sekejap lagi kot, tengok balik. Lepas tu sekejap lagi dia masuk balik, lepas tu dia klik lagi, masuk balik IP yang sama, dia klik lagi. Okey, tak akan ditolak dah sebab daripada IP yang sama. Dalam masa 24 jam. Tahu? Jadi dalam masa 24 jam. Melainkan dia guna IP yang lain.
IP lain, mungkin dia guna phone anak dia ke atau apa ke, itu dia akan klik lain, dia kira lain lah, dia tolak 3 sen. Okay. Tapi kalau IP yang sama, saya ulang siar, IP yang sama 3 sen untuk satu hari, dalam masa 24 jam. Boleh dapat ya? Maksudnya jangan susah hati lah. Ini untuk ROB dan skim PKP. Kalau untuk ROC, sekali klik, sekali buyer klik, ya, dia ditolak 15 PPC atau 15 sen. Ada beza ROC dia memang tinggi sikit dia punya PPC payment tu. Yang apa tu, yang tolak tu. Kalau ROC 15 PPC, kalau ROB cuma 3 PPC sahaja. Okay? Dan sekali dalam satu IP. Boleh dapat Right. Okay, semua rasanya semua dah klik dekat saya punya ni tu. Cumanya dekat sini dia belum buat. Dah bertukar. Nampak baki PPC saya dah tinggal 887 unit. Jadi mari kita tengok. Okey, mari kita tengok penggunaan PPC. Nampak tu? Puan-puan tadi, you all tadi ada klik kan dekat saya punya tu. Item viewed by buyer kan. Maksudnya bila item tu viewed by buyer je, okey, akan tertolak 3 PPC sebab kita ROB. Kita enterprise kan. Jadi 3 PPC je dia tolak. Lepas tu sponsored list tu kan, bila you all masuk je 70400 kan, dia keluar senarai tu kan. Bila dia keluar senarai tu, jadi dia dah charge, dia tolak siap-siap dah. Sponsored list display, sandwich bakar 13 PPC telah ditolak. Okay, nampak. Lepas tu you nampak pula featured ad saya dekat situ, tolak lagi 55 PPC. Jadi jumlah untuk hari ni saja PPC ditolak ialah 113. Okey. Dan tinggal bakinya 887 unit PPC sahaja. Okey, boleh dapat tak? That is how it works lah. Jadi dari segi PPC dia tak ada hanky-panky. Maksudnya semuanya disenaraikan. Dan you all boleh nampak mana PPC you all pergilah. Okay. Boleh faham Okay. Alright. Okay, sekarang pun dah tinggal 5 minit lagi. Okay. So, kita sudah berada di penghujung. Okay, kita dah ada di... Okay, kita dah ada di penghujung dah. Right? Kita dah ada di penghujung rancangan. Okey, ataupun kursus kita. Alhamdulillah. Terima kasih kerana dapat hadir pada kursus yang kedua, bahagian yang kedua minggu ini. Dan minggu hadapan tolong dapat hadir. Kalaulah dalam grup ni ada 16 orang, saya memang mengharapkan sangat anda masuk ke dalam grup ni, ke dalam kelas kita yang ketiga minggu hadapan yang berkaitan dengan urus tadbir kewangan untuk usahawan kecil macam kita. Poket kiri dengan poket kanan, macam mana supaya kita tak salah gunakan duit tu, supaya modal pusingan kita sentiasa ada dan sebagainya. Ada formula dia. Jadi minta mohon hadir. Kami memang amat bersyukur jika kami dapat membantu ramai lagi usahawan, seperti tuan-tuan dan kami sendirilah, untuk makluman, kami pun usahawan kecil seperti rakan-rakan juga beroperasi dari rumah, jadi kalau kami boleh buat, insyaAllah you all pun boleh buat juga. Kita sama-sama menggerakkan ekonomi usahawan kecil ni, especially ekonomi Muslim lah. Alhamdulillah. Okay, so untuk sebarang pertanyaan
muskil. Okay. Dan untuk videonya, okay, saya akan edit sikit. Okay, nak potong bahagian mana yang tak perlu. Dan saya insyaAllah akan upload di YouTube Makan to You Online Food. Dan linknya saya akan bagi di WhatsApp group kita lah. Dan saya mohon juga jika ada kawan rapat kenalan yang teringin untuk jadi on call atau freelance runner Makan to You, dipersilakan di sekitar kawasan anda supaya senang kita nak dapat runner. Kalau tak dapat, kalau tiada yang ni, bolehlah guna pihak ketiga buat sementara ni Okey, ada soalan tak? Alhamdulillah, syukur pada siapa yang join hari ni. Saya mendoakan kita sama-sama berjaya di platform Makan to You. Okay. Semuanya bermula dari seperti Makan to You, seperti juga Shopee, seperti juga Lazada, Grab Food ataupun Food Panda, semuanya bermula dengan 1-2 seller, 1-2 runner. So insyaAllah, okay, kita sama-sama menggerakkan ekonomi Islam, okay, menggunakan platform Makan to You. Okay, saya memang bersyukur. Maksudnya apa yang saya sampaikan ni jelas. Dan sekiranya selepas saja kita keluar daripada meeting ni, anda ada kemusykilan sepanjang nak masukkan item ke apa, boleh terus WhatsApp personal ataupun WhatsApp saja dalam grup untuk kita sama-sama belajar lah. Dan jangan lupa share link anda di dalam WhatsApp grup kita. Okay? Alright, oleh itu saya dengan ni mengucapkan terima kasih lagi sekali. Dan okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.